Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Jarib R25 untuk cerita seram. Okey, pada malam ni aku akan ceritakan beberapa cerita seram. Tapi yang membezakan pada malam ni, aku akan ceritakan pengalaman aku sendiri. Yes, pengalaman aku sendiri. Biasanya aku cerita pengalaman-pengalaman orang lain, pengalaman-pengalaman subscriber dalam video-video aku. Tapi aku pernah je aku menceritakan pengalaman aku sendiri dalam season 1 punya cerita atas motor. Tapi aku belum cerita lagi apa yang benda lain yang berlaku. Dan cerita yang aku akan ceritakan nanti, ini tak pernah aku ceritakan dalam mana-mana video. Tapi ini kira first time aku cerita, untuk bagi tahu korang apa yang aku pernah alami, sama ada secara langsung ataupun tidak. Dan cerita yang aku alami ini adalah berada di tempat kerja. Okey, sekarang jam menunjukkan pukul 1.41. Dan sekarang memang tengah malam sekarang ni, bilik pun gelap ni. Ada sumber lampu sikit je. So, harap korang dah sedia lah untuk cerita ni. Sebab cerita ni memang cerita benar aku tak reka. Memang ini yang aku alami sendirilah di tempat kerja aku sendiri. Jadi harap korang bersedia lah pakai earphone siap-siap apa semua. Ada jump scare tak bang? Mana aku tahu. Jadi kalau korang dah sedia, aku akan ceritakan beberapa kisah yang aku alami di tempat kerja. Macam biasa, aku ni kerja sebagai juru animasi di sebuah studio. Memang biasa aku akan pulang lewat malam, kebiasaannya. Tapi bukan hari-hari, cuma hari-hari tertentu ajalah aku pulang lewat. Sebab kerja aku ni memerlukan masa yang lebih untuk menyiapkan sesuatu kerja. Jadi bila kita nak siapkan lebih, kita perlukan masa malam tu untuk buat kerja. Sama ada malam tu ramai orang ataupun tidak. Ada banyak situasi lah yang aku alami. So untuk cerita yang pertama, masa tu hari Sabtu. Okey, hari Sabtu ni sebenarnya tak bekerja pun, tapi aku dah ambil inisiatif untuk bekerja pada hari Sabtu. Masa tu aku seorang je. So aku datang dalam pukul 10 pagi ke 11 pagi macam tu. Sebab tu memang tak ada orang langsung dalam office aku tu. Aku datang juga nak buat kerja, sebab ada kerja urgent yang aku kena siapkan. Jadi aku pun datang pukul 10 pagi. Memang office pagi-pagi masa tu orang tak ada. Walaupun dia siang 10 pagi, tapi dia gelap. Sebab dia indoor. Sebab office aku ni indoor, so dia memang tutup dengan langsi. So memang memerlukan tenaga elektrik untuk menerangi interior office tu. Jadi aku pun duduk satu area, tempat duduk aku memang gelap. So buka lampu apa semua. So aku buat kerja macam biasa lah. Dalam maybe dalam sejam macam tu aku buat kerja macam biasa, tak ada apa pun. Tapi entah kenapa tiba-tiba aku ni duduk berdekatan dengan pintu pantry. Pantry ni lah bahagian-bahagian bilik air, bahagian buat kopi macam tu lah. Tu pantry. So pantry ni ada pintu dia. Tapi pintu pantry ni dia memang tak rapat. Memang tak rapat daripada awal lagi. So dia tutup macam tu je, dia tak ada lock pun. Tapi tiba-tiba pintu tu bergerak sendiri macam slow je, very slow dia gerak. So dia jangan cerita, aku pun macam memang slow lah. Memang masa tu memang aku sedikit kaget lah setengah, sebab tengah khusyuk buat kerja. Masa tu aku pakai earphone, nak dengar lagu sambil buat kerja kan. Tapi boleh dengar lah pintu tu berbunyi, bergerak, membuka pintu secara perlahan-lahan. Masa tu aku macam ada angin ke kan. So aku pun pergi kat pantry tu. Aku check, tingkap tutup. Semua tutup tingkap. So kalau pintu bergerak, at least lah ada daya kinetik macam angin ke apa kan. Tapi tak ada. Aku check suasana memang tingkap tutup. So macam aku dah macam
dah rasa lain macam sikit lah. Tapi aku try untuk fikir positif lah. Maybe bukan sebabkan angin. Maybe ada angin daripada tempat lain lah. Kadang-kadang daripada tandas. Sebab tandas tu tingkap dia terbuka, tingkap atas tu dia terbuka. Maybe angin tu dah lalu-lalu. Tapi aku still macam mana angin tu boleh pintu tu menolak. Menarik. Sebab angin biasa menolak kan, bukan menarik kan. So aku dah fikir aku cuba juga fikir positif kan. Tapi walaupun benda tu simple, cuma pintu je. Sebab aku dah cari punca-punca macam mana pintu tu bergerak, tapi tak jumpa. Yang secara logiknya tak jumpa sampai sekarang. Secara fizik, secara sains aku dah try. Macam mana pintu tu boleh terbuka sendiri kan. So aku, masa tu aku Sama kerja dan aku cepat-cepat balik. So macam tu lah kisah. Very simple. Tapi bila kita seorang-seorang dekat office, kita boleh rasa tau, walaupun kisah ni cuma pintu je, tapi keseraman tu still ada lah. Tapi itu yang aku alami lah sebelum ni. Dia agak misteri sikit. Jadi untuk kisah yang kedua, ada lagi cerita. Cerita ni masa ni malam. Malam. Ni malam, masa ni aku dengan tim aku ada stay back malam lah. Biasanya kita orang akan stay back malam untuk siapkan kerja untuk esok. So kita orang lebih kurang dalam 10 orang macam tu. 10 orang. So kita orang kerja dalam satu kawasan lah. Kawasan lain tak ada orang. So satu kawasan ni penuh orang. Kita orang kerja sama lah. So aku ni kerja satu meja yang agak besar lah. So meja aku ni memang besar untuk aku. Sebab biasa leader dapat meja yang macam tu lah. Biasa yang bukan leader dapat meja yang kecil. Aku dapat meja yang besar. Jadi dijadikan cerita. So lebih kurang dalam pukul 10:30 macam tu lah. Kita orang ramai buat kerja. Tiba-tiba office kita orang ditangi oleh seorang macam ustaz. Ustaz. So bos kita orang ni bawa seorang ustaz masuk ke dalam office. So datang ustaz. Masa tu aku tengah pergi bilik air. So aku dapat dengar kawan aku cakap, "Weh, ada ustaz datang office lah." Ustaz datang office kita orang. Tengok suasana office kita orang lah. So dia cerita, ustaz ni macam mengesan sesuatu. Mengesan sesuatu di dalam office. So kita orang macam kaget sikit lah kan. Apa hal ustaz tiba-tiba datang kan. Bos tiba-tiba bawa ustaz. Masa tu aku kat bilik air. So ustaz tu tiba-tiba dia bercakap bawah meja aku. Tiba-tiba dia bercakap bawah meja aku. Bercakap dengan, tak tahu dengan siapa. Tapi memang tak ada orang bawah meja. Siapa ada bawah meja kan. So dia jadikan cerita, ustaz tu cakap, Keluar. Keluar. So bawah meja aku sendiri. Masa tu aku tak ada, kawan aku yang cerita. So ustaz dia kata macam tu, Keluar. Lepas tu kawan aku cerita kat aku balik, apa hal weh? Tadi siapa datang? Tadi ada ustaz datang. Ustaz datang apa? Takkan dia ceramah pula malam-malam ni? Tak. Dia datang, dia macam nak mengusir benda dalam office kita. Oh ya ke? Lepas tu dia pergi bawah meja kau, dia cakap keluar. Aku dah macam, weh, asal meja aku pula yang terbabit kan. Masa tu aku dah nak balik dah. Betul, cakap aku tengok bawah meja, apa hal pula bawah meja aku ni, suruh keluar pula kan. Lepas tu ustaz tu pergi dekat ruang meeting pula. Kat ruang meeting. So ustaz suruh kawan aku azan dalam bilik meeting tu. Kawan aku pergi azan pula, tiba-tiba jadi komat pula. Ya ilah illallah, takut punya pasal kan. So walaupun benda tu kita tak nampak, tapi bila orang ustaz tu cakap macam tu, so aku naik seram dengan apa yang dia orang cakap kan. Masa tu aku pun balik. Masa tu semua nak balik dah. Sebab ustaz dah datang tu. Ustaz dah cakap macam-macam. Kita orang cepat-cepat lah kemas barang sana, semua balik. Semua balik. Kata kita orang nak buat kerja lagi. Tapi kita orang balik juga malam tu. So tak tahulah, maybe bagi korang dia tak cukup seram lah. Tapi bagi aku kan, apa yang melibatkan barang aku ke meja aku ke, bila dia cakap macam tu, memang meremang lah kan.
Aduh, tak tahu lah. Aku try fikir positif. Sampai sekarang benda tu aku tak tahu apa jadi. Dan keesokan harinya, kita orang meeting lah. Kita orang meeting. Aku pun minta lah dalam 5 kawan, aku termasuk diri aku, jom kita baca doa ayat kursi sudut office kita orang. Kita pun baca lah kan, apa semua. Sampai sekarang Alhamdulillah lah. Tak ada apa pun. Semua aku ikhtiar lah kan. Ikhtiar. Dah jadi macam tu kan, mestilah kaget weh. Okay, cerita yang ketiga. Wah, banyak cerita bang. Adalah sikit. Cerita yang ketiga ni pun pelik. Dia maybe tak seram, tapi dia pelik macam cerita yang sebelum ni. Okay, macam biasalah, kita orang memang kerja malam stay back. Memang setiap minggu kita orang stay back. Memang setiap minggu kita orang stay back. Okay, ada seorang kawan Cina aku ni, nama dia John. So aku buat kerja macam biasa kat meja aku, buat kerja, siapkan kerja apa semua kan. Kawan aku si John ni, dia Cina. So dia pergi bilik air. Masuk tandas, semua dia settle urusan dalam tandas sebelum dia keluar dari tandas. So John ni, dia nampak aku tengah sekat rambut. Dia pun tak fikir apa-apa, bukan-bukan lah. So dia keluar dari tandas. Dan tiba-tiba dia terkejut tau. Jarib, tadi bukan kau kat tandas ke tadi? Mana ada, aku kat meja buat kerja. Jap, tadi aku nampak engkau dekat tandas sikat rambut. Sudah, aku memang kat meja aku, tapi dia nampak aku kat tandas. Pada masa yang sama aku kat meja. So senang cerita, ada 2 version aku dekat satu masa yang sama, 2 tempat yang berlainan. So bila dah cakap macam tu, wah, pandai pula dia duplicate aku kan. Dia tiru. Dia tiru muka aku pula kan. Aduh, hai. So kadang-kadang ni berlaku lah. Kadang-kadang kawan kita ni jumpa kita kat tempat lain, tiba-tiba jumpa kat tempat lain. So memang berlaku pada diri aku lah kan. Walaupun bukan aku yang alami, tapi kawan aku yang kena. Kawan aku yang kena, si John tu. So kata, kau betul John, aku kat sini John. Aku bukan nak prank-prank kau ke apa. Aku memang kat sini. Betul, aku nampak engkau tadi kat bilik air tengah sikat rambut. Aku cakap, John, betul, aku memang selalu sikat rambut, tapi masa tu aku tak sikat rambut pun John. Aku kat meja je tengah buat kerja. Si John pun macam pening aku. Kita orang macam tak nak pergi tandas masa tu. Walaupun ada niat nak kencing, nak berak masa tu, tapi kita orang hold kejap. Kita orang cepat-cepat kemas barang balik. Nak kencing kat rumah kan. Aduh weh. Tapi benda tu pernah berlaku dah dekat office aku. Dan cerita yang sebelum ni aku pernah cerita yang kawan aku pun terkena. Dia buat muka yang sama, nampak orang yang sama tapi tempat lain. Macam tu lah. So guys, aku rasa itu saja cerita aku yang aku alami sendiri dekat tempat kerja aku. Sebab basically dia sangat mengelirukan lah. Dia bukan seram, tapi dia very mystery macam tu kan. Mystery kan. So sampai sekarang aku masih ingat lah cerita tu. Masih ingat lah. So cerita ni aku tak pernah cerita dengan korang kan. Ni sekarang aku cerita lah. Itulah cerita aku. Ni cerita benar, cerita benar. Yang ni bukan aku buat-buat ke apa, memang cerita benar. So guys, kalau korang rasa cerita ni best, korang like korang share video ni. Alright, aku rasa tak ada apa nak ceritakan. Itu saja. Jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa cerita serangan seterusnya. Dan Assalamualaikum.